Okey, cikgu tunggu lagi seminit ya. Bagi peluang yang lain masuk. Sementara tunggu kawan-kawan yang lain masuk, awak isi kehadiran. Sekejap cikgu bagi balik link. Okey, isi siap-siap supaya tak terlupa untuk isi. Okey. Baik, hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera, selamat tengah hari. Tengah hari dah ni. Okey, tapi harap-harap awak mata awak celik lah. Okey, jangan mengantuk. Cikgu pun lapar juga. Masak pun belum lagi ni. Sebab hari ni kelas cikgu agak pack. Tadi dengan kelas Core Science 5, sekarang dengan awak pula. Okey. Baik, ada yang sedang masuk lagi. Okey, cikgu akan okey, sementara tu cikgu share dulu screen. Okey. Untuk awak punya previous class, kita tak ada mic, tapi cikgu dah minta awak tengok rakaman kelas cikgu bersama dengan 3A5, 3A6. Okay, dan dalam tu cikgu dah explain about loan repayment. Okay, ada two types of loan. Macam mana nak kira interest on loan, ada dua cara, two methods. Yang pertama by using flat interest and satu lagi interest on balance. And in previous class, maksudnya yang dalam video tu cikgu dah explain about flat interest. Okay, flat interest rate. Okay, ada masalah dengan latihan? Awak sepatutnya dah selesai latihan modul tuntas A+. Ada 4 soalan saja yang awak perlu buat. Okay, kalau ada masalah bagi tahu. Okay ke? Awak boleh jawab guna mic ya, supaya cikgu alert dengan jawapan awak dan cikgu tak rasa keseorangan. Tak salah, online class ni kadang-kadang rasa macam cakap seorang-seorang. Okay. Okay ke? So, ada masalah dengan flat interest? Senang saja kan? Flat interest class. Okay. Response? Tahu tak dengar cikgu ni? Boleh dengar cikgu tak? Boleh cikgu. Okay, ada pun suara. Okay. So cikgu harap jelaslah tentang flat interest rate. Okay, yang mana flat interest rate ni lebih kurang dengan kita belajar saving, ada simple interest. Formula dia formula yang sama. Nak dapatkan interest, to find interest, just gunakan formula I equals to PRT. Okay. Now hari ni kita akan masuk interest on balance. Okay, tapi untuk interest on balance dia tak sama macam compound interest yang awak dah belajar dalam saving. Yang ini kita belajar tentang credit and debts. Okay, tentang loan. Okay, untuk kira loan, dia ada dua cara. Satu flat interest. Okay, nak kira flat interest sama macam nak kira simple interest. Tapi untuk interest on balance, apa dia interest on balance? Kita akan tengok hari ni. So refer your textbook page 79. Okay, turn to page 79. Kita akan tengok interest on balance. Okay, mungkin dekat cikgu awak nampak kecil. Jadi buka textbook, kita akan refer pada textbook. Alright. Okay, kita akan tengok interest on balance. Ada lagi yang tengah masuk. Alright, kata hidung lah. Okay. In addition to flat interest, okay, bank also offers interest on balance for certain types of loan. Ada beberapa jenis loan yang dia tak guna flat interest
rate, dia guna interest on balance. Okay, untuk pengetahuan awak, ada macam-macam jenis loan yang Cikgu dah explain dalam previous class, dalam previous video. Okay, ada loan, personal loan, ada housing loan, car loan dan sebagainya. Okay, right. So these types of loans, ada yang guna simple interest, ada yang guna balance, interest on balance. Okay. So in interest on balance method, amounts of interest charged each month on the loan depends on the amount of the loan balance for that month. Okay, dia macam belajar dalam credit cards. Nak dapatkan interest credit cards, dia mesti based on the current amounts of outstanding balance. Macam tu juga untuk loans. Okay, ada untuk interest on balance ni. Okay, interest dia akan based on, dia akan kira interest based on balance yang belum selesai lagi, loans yang belum settle lagi. Okay, for example, previous months dah bayar sejumlah wang. Okay, installment dah bayar installment. Okay, so the next month, okay, total loan tu will be deduct with the berapa yang dah bayar. Okay, macam buat credit card, dia akan tolak berapa yang jumlah yang dah bayar. Okay, the outstanding balance akan darablah dengan the interest rate. Okay, untuk dapatkan interest untuk for that current month. Alright. Okay, since there is only there is monthly installment payment, the amount of the loan balance will be reduced. Okay, thus the amount of interest for each month also be reduced. Okay, installment ni, kalau kita buat loan installment, kita buat loan dengan bank, kita kena bayar based on installment. Okay, dia ada, bank akan tetapkanlah setiap bulan perlu bayar berapa. Okay, for example 1,000. Okay, that 1,000 dia terbahagi pada dua benda. Okay, apa dia? Satu, berapa amount of loans, dan satu lagi dia akan tambah dengan interest. Okay, so jumlah 1,000 tu bukan hanya bayar untuk loan semata-mata, but dia akan tambahkan dengan interest. Okay, dalam 1,000 tu ada part untuk loan, ada part untuk interest. For example, 800 untuk jelaskan loan and another 200 for the interest. Okay, bila buat loan memang akan ada interest. Alright. So bila guna interest on balance ni, okay, nilai interest yang kita bayar tu akan reduce lah, sebab kita dah settlekan for the previous month. Okay, previous installment. Okay. However, it should be noted that every installment paid each month, the priority given to settle the interest amount in that month. Okay, right. Ni maksudnya, okay, maksudnya apa? Macam contoh, okay, cikgu tulis katakan dia punya installment is 1,000 untuk the first month. Okay, second month pun 1,000 juga yang dia kena bayar. Ini adalah installment. Okay, installment. Dalam this installment dia ada loan plus dengan interest. Okay, so untuk the first month, mungkin cikgu tunjuk ni contoh saja, 800 untuk the loan payment. And then another 200 is the interest. Okay, ini the first month. Okay, dia bayar 1,000. Then untuk the second month, okay, masih lagi bayar 1,000 sebab dia mesti ada fixed amount yang kita kena bayar kepada bank. Okay, alright. So kat sini interest tu dah berkurang. Let's say interest is 150. Okay, nanti kita akan belajar macam mana nak calculate the interest. Okay, interest tu dah berkurang. Jadi dalam 1,000 tu, okay, kita utamakan untuk settle the interest first. Okay, jadi yang ni dia akan jadi 750, dia jadi 850. Okay, 850. Betul tak 850? Okay, 850 untuk the nak settlekan loan. Okay, so macam tu lah. Untuk the following months tu, interest tu akan berkurang based on the balance, on the outstanding balance. Alright.
Okay, kita akan tengok. Kita akan tengok example, refer to example 20. Encik Haris obtain a personal loan of 10,000. Ini adalah personal loan 10,000. Okay, dia buat loan dengan bank 10,000 from Bank Mulia with interest rate 6% on balance. Okay, dia ada perkataan 6% on balance. Okay, kalau soalan tu kata 6% flat interest, dia guna flat interest lah. Ataupun dia kata in simple interest, dia guna flat interest. Okay. Kemudian, the repayment period is 7 years. Why the monthly installment is 150. Okay, calculate the total amount of interest payable by Encik Haris for the first 3 months. Okay. Untuk interest on balance ni, kata hidung lah. Okay, sorry. Untuk interest on balance ni, memang dia ada banyak calculation sikit. Okay, sebab awak kena kira month by month, one by one. Kalau simple interest senang, awak boleh terus kira saja berapa untuk setiap bulan tu. Okay, alright. Untuk interest on balance, okay, awak kena buat, okay, kira untuk first month dulu. Okay, kira untuk first month dulu. Okay, kita nak kira interest. Okay, untuk the first month, kita nak dapatkan interest. Okay, dekat sini macam mana nak kira interest? Cara nak kira interest sama saja. Okay, awak ambil yang ni rate. Tapi rate ini adalah untuk per annum. Okay, rate ini untuk per annum. Ingat lah bila soalan tu dah bagi rate, itu adalah per annum. Kecuali dia sebut lah kata 6% per month ke, jarang lah. Okay, tapi biasanya bila dia bagi interest tu untuk per annum, untuk setahun. Okay, yang awak nak kira ni interest setiap bulan, jadi you have to divide by 12 lah. Yang ni perlu divide by 12 months. Okay, kemudian okay, nak cari interest equals to, formula dia I equals to PRT. Okay, formula yang sama ni, I equals to PRT. Principal is the total loan yang dia buat. Okay, jumlah loan yang dia buat, yang dia terima is 10,000. Okay, 10,000 multiplied with the rate is 6%. Okay, tulis dalam bentuk 6% ataupun 6/100. Okay, kemudian darabkan dengan time. Okay, time ni nak kira macam mana? Dia ambil dalam 1 month lah. Kita kena kira 1 month. 1/12. Oi, nenek boleh. Okay, yang mana dia? Okay, 1/12. So you calculate. Okay, calculate, guna calculator, kira dapat RM50. Is it RM50? Cuba tekan calculator tengok. 10,000 times 6% times 1/12. Ya, 50. You get 50 ringgit. Itu adalah untuk interest for the first month. Okay, so kita akan kira pula loan at the end of the month. Okay, loan at the end of first month. Okay, so kena kira berapa loan yang tinggal. Okay, berapa loan yang tinggal? Okay, it is 10,000. Dia belum buat payment lagi ya. Sebab dia kena kira dulu dengan interest for the first month. 10,000 you plus dengan the interest. Interest yang kira tadi 50 ringgit. Okay, and then you get here the loan is 10,050. Ini adalah jumlah loan termasuk dengan interest. Okay, then nak kira outstanding balance. Okay, awak kena ingatlah step-step dia. Step yang pertama kira interest, step yang kedua kira total loan. Okay, tambah maksudnya loan tambah dengan interest. Lepas tu kira outstanding balance. Okay, untuk the first month. Outstanding balance after first installment is equals to, okay, total loan dia is 10,000
You minus dengan berapa dia punya installment. Installment is 150. Ada dalam soalan ni, monthly installment. Itu fixed amount Okay. 150. So the balance is 9,900. Okay. So ini baru dapat untuk the first month. Okay, sekarang ni soalan dah minta total interest payable Total interest payable. So kita kira-kira pula untuk the second month. Okay, second month. Okay, kira interest dulu. Okay, interest. Nak kira interest untuk second month. Okay, kalau formula dia PRT. So P tu kena ambil guna outstanding balance yang previous month. Okay, this balance. Okay, bukan lagi refer pada 10,000. Okay, refer kepada 9,900. Okay, times dengan percentage, ada rates 6% times dengan 1/12. Okay, then calculate lah. Kira berapa dia punya interest. 6% 1/12. Okay, so dia dapat interest RM49.50. Okay, ini baru dapat interest. Okay, seterusnya apa yang awak kena buat? Awak kena kira loan, total loan for the at the end of the month. Second month. Okay, so kira balance dia tadi berapa? Balance dia ialah 9,900 plus dengan interest RM49.50. Okay, so tambah dengan tambahlah dua-dua tu. So dapat RM berapa? 9,949.50. Okay, so total loan for the month, the second month is 9,949.5. So nak cari outstanding balance. Okay, cari outstanding balance untuk the second month. Okay, yang kita baru kira tadi 9,949.5 you minus dengan the installment. Installment every month is 150. So kira minus 150 you get kata hidung RM 9,799.5. Okay, ini baru sampai kat second month. Lepas tu kira pula untuk the third month. Okay, tak cukup space. Okay. Okay, untuk the third month. Okay, kira untuk third month. MONTH. Okay, the third month nak kira interest. First you have to find interest. Interest is based on the outstanding balance. Ini yang dinamakan interest on outstanding balance. Okay, sebab kita akan kira interest based on the outstanding balance. Okay, outstanding balance is RM9,799.50. You multiply with the interest is 6% per annum times dengan 1/12. Mesti kena times dengan 1/12 sebab kita kira every month. Okay, so calculate 1/12 akan dapat okay, awak akan dapat decimal. Okay, so macam mana nak dapat ni? Awak round off correct to two significant figures. Okay, kalau round off correct to two significant figures, awak akan dapat RM49. So interest is RM49. Okay, kemudian kira loan at the end of month.
loan at the end of the month is, ambil outstanding balance, you take the outstanding balance, you plus with the interest. Okay, plus with the interest 49 ringgit. Okay, so 9799.5 plus 49 akan dapat the new loans, the amount of loans is 9,848 and 50 cent. Okay, alright, last kali perlu kira outstanding balance. Okay, balance after third balance after the third installment, outstanding balance. Okay, outstanding balance untuk the third month, at the end of the third month. Okay, the total 9,848 ringgit 50 cent. You minus with the installment. Installment is 150. Okay, calculate. Buat tolakkan, akan dapat 9,698 ringgit 50 cent. Okay, so dapat yang ni. Tapi soalan ni tanya apa? Tengok balik pada soalan. This question asks you to calculate the total interest payable. Dia tak tanya berapa outstanding balance. Dia tanya calculate the interest payable. So kena tengok based on apa yang awak dah calculate, totalkan interest tu. The first month is 50 ringgit. The second month is 49 ringgit 50 cent. Nampak tak nilai dia berkurangan. Interest tu dia reduce. Okay, the value of interest will be reduced every month. Daripada 50 ringgit reduce to 49 ringgit 50 cent, and then the third month is 49 ringgit. Okay, so the total interest payable, therefore total interest payable for the first 3 months. Okay, 3 months equals to, okay, the first month is 50 plus dengan the second month is berapa tadi? 49 ringgit 50 cent. And the third month is 49 ringgit. Okay, so you calculate 50 plus 49.5 plus 49. Okay, so the total interest payable for the first 3 months is 148 ringgit 50 cent. Okay, itu cara dia untuk awak kira for this question lah, based on this question. Okay, ada nak tanya? Ada yang nak tanya apa-apa soalan? Tak ada? Boleh ke? Dia punya workings tu, okay, start dengan awak kira interest. Okay, ingat ya, step dia ada 3. Yang pertama kira interest. Okay, kemudian cari the total, the new loan, total loan. Okay, maksudnya the amount of principal you plus dengan the interest. Okay, dapat the new total. And then nak dapatkan outstanding balance, total loan tu you minus dengan installment. Okay, ada 3 step tu untuk nak kira every month. Okay, lepas tu tengoklah ke soalan tu minta apa. Okay, for this question, the question asks you to find the interest payable. So you have to calculate, tambah balik interest first month, second month and third month. Okay. Alright, kalau tak ada soalan, kita continue with the next page, page 80. Okay, how do you solve problems involving loans? Okay, so dah sebenarnya awak dah nak habis dah, this topic dah nak habis dah pun. Okay, harap awak bertahan ya hari ni. Okay, sebab kalau boleh next class cikgu nak masuk dengan new topic dah, scale drawings. Okay, kalau boleh lah kita tengok pada keadaan macam mana. Okay, okay, refer page 80 ya. How do you solve problems involving loans? Alright.
Refer to example 21. Amira wants to buy a car and has paid a deposit. Okay, deposit 4,800. Ini deposit. Okay, bila buat loan mesti akan ada deposit. Selalunya berapa persen deposit cikgu sebut? Cuba siapa-siapa respon. Normally kalau buat loan, okay, macam nak beli car ataupun nak beli house ke, deposit berapa persen? Ingat tak? Siapa-siapa boleh respon? Berapa persen? 5% ke, 10% ke, 15% ke, 20% ke? Berapa persen deposit? Guys? Oh, tak ada jawapan. 5 lah cikgu. Bukan 5%. Tapi 10%. Normally lah, normally. Normally kalau nak buat apa-apa pun, nak beli house ke, nak beli land ke, nak beli car ke, kalau dia kata deposit, normally is 10%. Okay, right. Okay, continue with this example. Amira wants to buy a car and has paid deposit, yang ni deposit yang dia bayar. The balance will be settled through a vehicle loan. Okay, maksudnya lagi 90% tu dia akan guna loan untuk bayar that car. Jaranglah ada orang yang boleh beli car dengan cash. Jaranglah. Okay. So biasanya akan apply vehicle loans. Okay. Alright. State the advantage and disadvantage of loan chosen by Amira. Right. Okay. Okay. Advantage dia, ni teori saja lah. Okay. Advantage dia, repayment of vehicle loan in monthly. Okay, dia boleh bayar ikut monthly, ikut kemampuan dia pada setiap bulan tu. Katakan dia mampu untuk bayar 900. So tengok pada harga kereta tu, okay, dia boleh buat installment 900. So itu advantage dia sebab dia tak ada 48,000. Ni dah tulis dah pun rupanya kat sini. Harga car ni 48,000. Okay. 48,000 for the price of the car. Mana dia tak ada duit. Amira ni tak cukup duit sampai 48,000 untuk buy in cash. So dia perlu buat vehicle loan. So this question asks you to state the advantage and disadvantage to take the vehicle loan. Okay, the advantage is Amira boleh buat repayment of vehicle loan in monthly. Okay, itu advantage yang pertama. The second advantage, does not require a lump sum payment. Kalau lump sum payment maksudnya dia perlu bayar 48,000 terus. Okay, tu advantage dia, does not require to a lump sum payment. Okay, tapi ada disadvantage. Setiap benda ni pasti ada pro and cons dia. Ada advantage and disadvantage. Okay, right. Okay, so kita tengok apa disadvantage dia. The car will repossess if installment are not made. Apa maksud dia kat sini? Maksudnya kalau let's say ada 2 bulan, 3 bulan Amira tak bayar installment, apa dia? Apa akan jadi? Bank akan buat apa? Pernah dengar tak? Pernah tengok TV ke cerita? Rampas cikgu. Rampas. Okay, dia akan ditarik balik lah. Okay, tu yang kadang-kadang ada dalam awak tengok cerita TV kan, kereta kena tarik. Okay, tengah-tengah bawa kereta tu tiba-tiba ada orang besar-besar, badan besar-besar kan, datang nak tarik kereta. Dan normally dalam cerita macam tu lah. Okay, maksudnya kalau tak settle, dia tak boleh bayar, dia unable to settle the installment, bank akan tarik balik that car. Okay, sebab sebenarnya bila kita buat loan vehicle ni, car itu selagi belum habis bayar itu adalah hak milik bank. Okay, right. The second disadvantage, the total amount of repayment is high due to interest charge on the loan. Okay, harga car itu 48,000. Okay, harga car, okay, 48,000. Tapi kalau awak kira semula total installment, okay, macam cikgu dah pernah sebut dah sebelum ni sebenarnya.
Bila bayar balik sebenarnya bukan bayar 48,000 tapi bayar lebih daripada 48,000. Maybe for 50,000, 55,000. Because of what? Because of the interest charge. Okay, the interest charge tu akan menambahkan nilai yang perlu dia bayar. Sedangkan kalau dia ada duit yang cukup 48,000, dia bayar 48,000 saja for the lump sum. Tapi bila guna the loan, vehicle loan, okay, kita akan kena bayar lebih daripada 48,000 because it includes the interest. Okay, so itu advantage dengan disadvantage untuk vehicle loan. Apa-apa loan pun memang macam tu lah. Okay, apa-apa loan pun memang macam tu lah dia punya disadvantage. Okay, right, itu yang awak kena tahu. Right, next kita tengok the example 22. Mr. Vincent is a teacher. Okay, yang ni page, masih page 80. Okay, masih dalam page 80. Mr. Vincent is a teacher with a monthly income 2,800. Mungkin teacher Mr. Vincent ni cikgu baru ni. Sebab dia punya income cuma 2,800. Cikgu baru, mungkin lah. Baru posting. Alright. He decide to buy a new car to commute to work. Okay, he contacts two banks to get loan of 40,000. In addition, ni mungkin nak beli kereta kecil-kecil je ni, 40,000 ni. Right. In addition, he needs 1,500 to cover other expenses every month. Okay, faham dulu apa dia punya statement ni. Okay, Mr. Vincent ni, okay, this one is the income. Okay, this one is the income 2,800. Okay, tapi dia ada other expenses yang dia perlu bayar. Contohnya mungkin dia kena bayar sewa rumah ke. Okay, kemudian untuk entertainment, kemudian nak beli makanan dan sebagainya. So dia perlu 1,500 to cover other expenses. Okay, maksudnya dia cuma ada, okay, 2,800 you minus dengan 1,500. Berapa balance yang dia ada? 1,300. Okay, maksudnya dia cuma ada balance dia 1,300. Nak tengok sama ada dia mampu ke tak mampu nak bayar installment. Okay, nak menggunakan balance tu lah 1,300 tu untuk bayar installment. Alright. Okay, kemudian the following are loans package offered by two bank to Mr. Vincent. Okay, setiap bank dia adalah package dia. Alright. Macam bank A, payment dia bagi kat sini. Okay, loan payment samalah sebab Mr. Vincent nak buat 40,000 loan. Okay. Alright, kemudian dia punya payment period 9 years. Okay, untuk bank A tu. Okay, dan biasanya memang untuk vehicle loan 9 years normally dia takkan jadi sampai 10 years. Okay, untuk vehicle loan. So, okay, untuk makluman awak. Okay, kemudian bank B payment period dia within 6 years. Alright, interest rate 4%, 4.5% untuk A and then B 5%. Guarantor untuk bank A not required. Bank B required. Guarantor ni apa? Siapa boleh bagi tahu apa dia guarantor? Apa yang awak faham dengan pernah dengar dah perkataan guarantor ni? Anyone? Pernah dengar perkataan guarantor? Guys? Nyap je. Dah awak ni on saja mic ni. Tak dengar pun apa cikgu cakap. Panggil nama lah. Okay, Cahanya? Cahanya? Yes, teacher. Ada? Okay, pernah dengar guarantor? Tak. Tak. Gautam? Pernah dengar guarantor? Sekejap anak saya kacau. Okay, guarantor tu apa? Okay, tak pernah dengar. Alright. Guarantor tu penjamin. Okay, bila kita buat loan, okay,
Ni ada ada yang bank yang perlu awak state the guarantor, ada bank yang tak perlu. Okay. Guarantor ni adalah penjamin, means that kalau let's say kita buat loan kemudian kita tak bayar, okay, bank akan cari pula guarantor. Guarantor itulah yang perlu tolong bantu untuk bayar. Lebih kurang macam itulah. Okay, itu guarantor, penjamin. Orang yang menjamin, pastikan supaya loan tu boleh jelas lah, boleh settle. Alright, itu guarantor, penjamin. Alright. Okay, suggest to Mr. Vincent which bank is better suit for his car loan. State your reason. Alright. So kat sini apa yang awak kena faham, okay, awak tengok dalam textbook, tengok dalam textbook solutionnya. Understand the first you have to understand the problems. Okay, the amounts of monthly installment payable by Mr. Vincent provided that it is not burdensome. Okay, maksudnya tak membebankan dia. Okay, dia ada balance lagi 1,300 untuk nak tengok sama ada dia mampu ataupun tak mampu untuk bayar loan. Alright. Kemudian you plan the strategy. You calculate the monthly interest. Okay. Yang ni dia guna simple interest Untuk car loan ni dia guna simple interest. So kita kira interest. You find the interest. Okay. Buatlah table. Yang ni untuk bank A. Okay, this one for bank A, this one for bank B. Kita nak buat comparison, so lebih baik kita buat dalam bentuk table. Alright, so first you find the interest. Okay, find the interest, calculate the interest. Macam mana nak kira interest? Okay, macam mana nak kira interest? Formula dia I equals to PRT. Okay, interest is, principal is 40,000, the total amount loan yang dia nak buat, times dengan rate untuk bank A is 4.5%. 4.5%. Okay. Multiply with the time. Total untuk loan dia, the loan period. Okay. This one payment period. 9 years. Okay. Calculate, akan dapat berapa 40,000 you times 4.5% times dengan 9 years. Okay, so dapat the interest is 16,200. Okay, ini interest untuk bank A. Interest untuk untuk bank B, interest is 40,000, you multiply with the interest 5% times with this one, the time period ataupun the payment period 6 years. Okay, so 40,000 times dengan 5%, you times dengan 6 years, 12,000. Okay, kalau tengok kat sini, interest, total interest payable untuk debt loan, bank A 16,200, bank B 12,000. Tapi kita tak boleh compare based on this interest. Sebab kita kena tengok based on kemampuan Mr. Vincent. Alright. So kita akan kira total money ataupun total loan lah. Total loan. Okay. Ataupun total money repaid. Okay. Total loans tu kita tambahkan the principal 40,000, you plus dengan interest 16,200. So akan dapat 56,200 total loan. Okay, untuk bank A. Total loan untuk bank B 40,000 plus dengan 12,000. Okay. So you get here is 52,000. Okay, kalau tengok pada total loan untuk bank A higher than bank B. Nampak macam okay, boleh mampu bayar untuk bank B tapi belum boleh lagi compare. You
tak boleh compare lagi. Sebab apa? Kita kena based on the monthly installment. Okay, so you calculate the monthly installment. Okay, monthly installment is the total loan payable. You divide with the, okay, berapa? Ini payment period 9 years. So kena times dengan 12. 9 times 12 is 108 months. Okay, so kita nak tengok per month berapa. Akan dapat 520 and 37 cent. Ini untuk monthly payments for bank A. Because this one the period, loan repayment period is 9 years. Okay, then you calculate pula untuk bank B. Monthly installment equals to 52,000. You divide with, bukan 108 months tapi kat sini you multiply with 12, 72 months. Okay, dia punya period dia 72 months. Okay, so 52,000 divide by 72 RM RM722.22. Okay, so kat sini baru kita boleh compare and then kita bagi advice untuk Mr. Vincent. Okay, kalau tengok kat sini dua-dua pun dia mampu untuk bayar because less than 1,300. Tapi sebagai pengguna yang bijak, mungkin duit tu dia boleh guna untuk benda lain lagi for that month. Okay, so dia boleh choose bank A. Awak refer pada textbook page 81. Mr. Vincent should choose bank A because the monthly installment for bank A is lower, okay, and less burdensome to him. Okay, however, different payment terms result in different amounts of interest that will be paid. Okay, therefore, Mr. Vincent could also choose bank B as the total interest paid will be less for bank B. Okay, so ini adalah hot question yang mana awak boleh bagi apa-apa jawapan asalkan awak boleh justify your answer. Okay, maksudnya awak cuba explain kenapa awak kata kena pilih bank A, ataupun kalau awak kata bank B, explain kenapa awak kata boleh kena pilih bank B. Alright, based on this answer boleh jadi, based on this calculation dia boleh jadi two answer. Okay, so you can justify your answer. Alright, so that's all. Panjang, memang panjang hari ni. Okay, so that's all untuk hari ini. Okay, latihannya cikgu tak bagi hari ni. Okay, kita akan buat latihan untuk next class. Okay, supaya hari ni awak tak rasa stress sangat. Hari ni baru nak warm up. Okay, cikgu tak bagi latihan hari ni, tapi pastikan awak refer balik example yang cikgu dah explain. Okay, itu sahaja. Sebelum ada nak tanya apa-apa? Tak ada cikgu. Okay, tak ada. Isi kehadiran sebelum awak keluar. Jadi kita akan jumpa lagi next class on Thursday. Okay, mungkin on Thursday tu cikgu akan bagi arahan dalam Telegram sahaja, dalam group sahaja. Okay, alright, so that's all for today. Thank you. Bye. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama Mitra, Saranya, Azim.